Ini bab pembunuhan Abi Jahal. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapakah akan melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal untuk kita? Maka pergilah Ibnu Mas'ud. Dia mendapati Abu Jahal telah ditetap oleh dua orang anak lelaki Afra sehingga sejuk, sehingga mati. Qala fa akhadha bi lihyatihi. Jadi sehingga di sini mati, di sini maknanya hampir mati. Qala, perawi berkata, perawi di sini yaitu Anas bin Malik. Maka Ibnu Mas'ud pun memegang janggutnya. Faqala, lalu dia bertanya, engkau Abu Jahal? Abu Jahal pun berkata, wahal fawqa rajulin qataltumuhu, wahal fawqa rajulin qataltumuhu, ataupun qatalahu qaumuhu, hal fawqa rajulin qatalahu qaumuhu, gitu. Adakah sesuatu kehinaan terhadap orang yang dibunuh oleh kamu? Maksudnya, adakah hina orang yang dibunuh oleh kamu ini ataupun orang yang dibunuh oleh kaumnya? Maksudnya tidak hina. Istifham di situ tanya, tu tanya maksudnya ingkar. Orang panggil istifham ingkari. Adakah hina orang yang dibunuh oleh kamu? Maksudnya tidak hina. Satu lagi maknanya, hal fawqa rajulin qataltumuhu. Adakah ada lagi kehinaan kepada seseorang yang telah kamu bunuh? Maksudnya tidak ada lagi kehinaan yang lebih daripada kehinaan seseorang yang dibunuh oleh kamu. Maknanya akulah paling hina kerana dibunuh oleh kamu. Abu Mijlaz berkata, ketika itu Abu Jahal berkata, falau ghairu akarin qatalani, kalaulah aku telah dibunuh oleh orang selain daripada petani, kalau aku dibunuh oleh bukan petani, alangkah baiknya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah akan mendapatkan maklumat untukku tentang Abu Jahal? Perawi mengemukakan hadis sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah sebelum ini, dan dengan kata-kata Abi Mijlas sebagaimana yang disebutkan oleh Ismail dalam riwayat di atas. Bab pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf, taghut orang Yahudi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man li Ka'ab bin Al-Ashraf, siapa akan mengerjakan Ka'ab bin Al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Terus Muhammad bin Maslamah menyahut dengan katanya, wahai Rasulullah, adakah engkau mahu aku membunuhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Qala, Muhammad bin Maslamah berkata, i'dzalli fal aqul, izinkan saya berkata sesuatu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul, katalah. Fa'atahu, maka dia pun pergi kepadanya, yakni kepada Ka'ab. Faqala lahu, dan berkata kepadanya, wa dzakara ma bainahuma, dan perawi menyebutkan mana cerita ataupun dialog yang berlaku di antara mereka berdua.
Jadi di antara Muhammad bin Maslamah dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Wa qala, dan dia berkata, yani Muhammad bin Maslamah, dia ni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia ni arada sadaqatan, telah mahukan sedekah. Betul-betul dia telah memberatkan kami. Bila Ka'ab mendengar kata-kata Muhammad bin Maslamah begitu, dia pun berkata, wa aidan, nanti ada lagi, nanti ada lagi lebih daripada tu. Wallahi, demi Allah, la tamallunnahu, pasti kamu akan jemu dengannya. Jadi kamu akan jemu dengan Muhammad. Qala, kata Muhammad bin Maslamah, sesungguhnya kami telah pun mengikutnya sekarang, dan kami tidak mahu meninggalkannya lagi selagi tidak melihat bagaimana penghujungnya. Qala, Muhammad bin Maslamah berkata, waqad aradtu, sebenarnya saya kemari, yakni berjumpa dengan kamu ni dengan maksud nak kamu beri hutang kepada saya. Kamu memberi hutang kepada saya. Qala, Ka'ab bin Al-Ashraf berkata, fama tarhanuni, kamu nak cagar apa? Kamu nak jadikan apa sebagai cagarannya? Qala ma turid, Muhammad bin Maslamah kata, kamu mahu apa? Ka'ab bin Ashraf pun kata, kamu cagarkan isteri-isteri kamu ataupun perempuan-perempuan kamu kepadaku. Muhammad bin Maslamah kata, engkau orang Arab yang paling comel, bagaimana kami dapat memberi perempuan-perempuan kami sebagai cagaran kepada kamu? Qala lahu, Ka'ab bin Al-Ashraf pun kata, kalau begitu kamu cagarkan anak-anak kamu kepadaku. Qala, Muhammad bin Maslamah kata, nanti apabila anak seseorang daripada kami disumpah, akan dikatakan kepadanya, dia tu telah digadai dulu, telah dicagar untuk mendapat 2 wasak makanan, untuk mendapat beberapa gantang makanan saja dia tu. Walakin narhanuka al-la'nah, tapi beginilah, kami akan jadikan senjata kami al-la'nah, baju besi. Maksudnya senjata di sini, asal makna la'mah tu makna baju besi, tetapi maksud di sini senjata lah, yang ni selain daripada baju besi, senjata lain lagi, itu yang kami akan jadikan sebagai cagaran. Qala, kata Ka'ab, tak apalah kalau begitu, tak apalah. Wa wa'adahu, dia pun berjanji dengannya untuk datang kepadanya dengan membawa bersama Harith dan Abi Abs bin Jabr dan Abbad bin Bishr. Dia kata ada 2-3 orang lagi nak mari sekali ni, nanti mari ni. Qala, perawi berkata, faja'u, maka mereka pun pergi. Pergi, ni Jabir kata ni, perawi di sini Jabir, mereka pun pergilah nak berjumpa lah pada hari yang dijanjikan itu. Dan mereka memanggilnya pada waktu malam. Bila Ka'ab itu turun kepada mereka, Sufyan berkata, yang ini perawi selain Ammar, yang ini perawi-perawi selain Ammar berkata, qalat lahu imra'atuhu, ketika itu istrinya berkata kepadanya, isteri Ka'ab, inni la asma'u sautan ka'annahu sautu damin, aku benar-benar mendengar suara macam suara darah ni. Bunyi tak sedap ni, cara panggil mana begitulah. Qala innama hadha, Allah kata dia, tak ada orang lain ni, Muhammad bin Maslamah dan radhi'nya, saudara sesusu dengannya, dan Abu Nailah, pemurah sejati, ialah orang yang dipanggil walaupun untuk dicerca pada waktu malam, namun dia tetap menyahut panggilan orang itu. Maksudnya dia lah, kalau orang murah ni
Orang nak kata huduh pun orang panggil dia pergi juga. Qala Muhammad berkata, yang ni kepada kawan-kawan dia, sesungguhnya bila aku pergi, aku akan hulurkan tanganku ke kepalanya. Bila aku sudah pegang betul-betul dia, fadunakum lah. Kamu bagilah. Fadunakum itu mana? Kamu bagilah. Kalau kita bahasa Kelantan, lah pada ketika itu. Qala falamma nazala, perawi berkata, bila dia turun dalam keadaan memakai selendangnya. Memakai selendangnya. Lalu mereka pun kata, kami bau wangi ni daripada engkau ni, daripada tubuh kamu ni. Qala, dia kata, memanglah, kata dia. Isteri saya fulana, orang perempuan Arab yang paling wangi, kata dia. Mana tak wanginya, kata dia. Qala Muhammad bin Maslamah kata, kamu benarkanlah aku untuk cium, kata dia. Serentak cium bau sedap, kata dia. Boleh, kata dia. Qala na'am, ya boleh. Fasyumma, ciumlah, kata dia. Fatanawala, Muhammad pun peganglah kepala dia tu nak cium. Dia pun cium sekali. Pada tu dia kata, izinkan daku sekali lagi nak cium. Tak puas ni, mana kira-kira je gitulah. Qala, perawi berkata, fastamkana min ra'sihi, pada kali yang kedua itu dia pun pegang kemah kepalanya, pegang kemas-kemas kepalanya. Thumma qala, kemudian dia berkata, lah. Dia kata, dunakum, kamu bagilah. Bagilah, kata. Qala, perawi berkata, faqataluhu, maka mereka pun membunuhnya. Gitulah cerita dia. Babu ghazwati Khaybar. Ini bab perang Khaybar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi Khaybar. Qala, rawi berkata, maka kami bersembahyang di sana, sembahyang subuh pada waktu ghalas, pada waktu masih gelap, betul-betul gelap, yakni waktu awal subuh. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kenderaannya Abu Talha, dengan aku pula naik di belakangnya, naik satu kenderaan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memecutkan kenderaannya fi zuqaqi Khaybar, di lorong Khaybar, di lorong Khaybar. Wa inna rukbati, pada ketika itu lututku betul-betul bersentuh dengan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tersingkap kain Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mendedahkan paha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sesungguhnya nampak putih paha Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke kawasan Khaybar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu akbar, runtuhlah Khaybar. Sesungguhnya kita apabila berada di halaman sesuatu kaum, maka itu adalah pagi yang terburuk bagi orang-orang yang diancam. Nabi SAW mengucapkannya 3 kali. Qala, perawi berkata, orang-orang Yahudi pada ketika itu telah keluar untuk pekerjaan mereka masing-masing. Faqalu, mereka pun berkata, Muhammad, mereka kata. Abdul Aziz dalam ini perawi hadis ini, dia kata sebahagian daripada ashab kita, yakni guru-guru kita, dia kata wal khamis, yakni Muhammad wal khamis. Dia kata begitu, bukan Muhammad saja, tapi Muhammad wal khamis, Muhammad dengan bala tenteranya yang lengkap. Yakni sudah mari. Qala, perawi berkata, wa asabnaha anwatan, dan kami menguasai Khaybar dengan kekerasan. Yakni dengan kekerasan, dengan menyerangnya, bukan dengan perdamaian, bukan dengan cara damai, tapi dengan cara perang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, katanya, aku berada di belakang Abu Talhah pada hari Khaybar. Kaki aku menyentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, kami pun pergi kepada mereka ketika matahari naik. Wa qad akhraju mawashiyahum,
Naik itu maksudnya masuk subuh lah. Pada ketika itu mereka telah mengeluarkan binatang-binatang ternakan mereka, dan mereka keluar dengan kapak, dengan raga, dan dengan cangkul-cangkul mereka. Faqalu, mereka pun berkata, Muhammad wal khamis, Muhammad dan bala tentera yang lengkap. Itu wal khamis tu dibaca dalam setengah riwayat, dia kata Muhammad wal khamisa. Kalau baca wal khamisa tu, mana waw di situ waw ma'iyah, bukan waw ataf, bermakna Muhammad bersama-sama dengan bala tenteranya yang lengkap. Kalau Muhammad wal khamisu, Muhammad dan bala tenteranya yang lengkap. Lebih kurang ialah maksudnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kharibat Khaybar, robohlah Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin. Supaya tadi juga qala, perawi berkata, fahazamahumullahu azza wa jalla, kemudiannya Allah mengalahkan mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi, katanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Khaybar, dia kata, inna idza nazalna bi sahati qaumin. Supaya tadi juga dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salamah bin Al-Aqwa', beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Kami berjalan pada waktu malam. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan orang ramai itu berkata kepada Amir bin Al-Aqwa', kenapa tidak engkau perdengarkan nyanyianmu kepada kami? Kata dia. Amir adalah seorang penyair. Dia pun terus turun daripada kenderaannya sambil dia mengheret unta-unta orang ramai itu. Yaqulu, dia mengungkapkan syair ini. Dia berlagulah dengan mengungkapkan syair ini. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka maqtafaina wa thabbitil aqdama in laqaina wa alqiyan sakinatan alaina inna idzan sihabina ataina wa bis-siyahi awwalu alaina. Itu dia baca, dia ulang-ulang. Ya Allah, kalaulah tidak kerana-Mu, tentu kami semua tidak mendapat petunjuk. Kami tidak tahu bersedekah, tidak tahu bersembahyang. Ampunilah, kutebus Engkau, kutebus Engkau. Itu dicilah tu jumlah mu'taridah. Ampunilah maktafaina, itu asalnya. Ampunilah maktafaina, apa yang telah kami lakukan, yakni kesalahan yang telah kami lakukan. Wa thabbitil aqdama in laqaina, dan teguhkanlah pendirian kami ataupun kaki kami, tetapkanlah kaki kami apabila kami bertembung, bersemuka dengan musuh. Wa alqiyan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami. Inna idzan sihabina ataina, kami apabila saja diteriakkan lawangan perang, ataina, kami terus datang. Wa bis-siyahi awwalu alaina, mereka mempercayai kami dengan melaungkan seruan mereka, ataupun dengan meneriakkan, meminta pertolongan. Untuk meminta pertolongan itu, mereka percaya kepada kami bahawa kami akan menolong. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah as-sa'iq, pemandu itu? Siapakah pemandu kenderaan itu? Mereka berkata Amir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yarhamuhullah, semoga dia dirahmati Allah. Pada ketika itu ada seorang lelaki dari kalangan ramai-ramai itu berkata, wajabat, sudah pastilah wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan dia bersama kami untuk seketika lagi? Qala, perawi berkata, fa'ataina Khaybar, kami pun sampai ke Khaybar dan kami kepung mereka, sehingga apabila kami mengalami kelaparan yang teruk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha fatahaha alaikum, Allah akan memenangkan kamu dalam menghadapi mereka. Allah akan
memberikan kepada kamu kuasa untuk menakluki Khaybar itu. Qala falamma amsa an-nas masa al-yawm, perawi berkata pada petang hari di mana mereka dikuasai ataupun mereka dikalahkan, para sahabat menyalakan api yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya, api-api apa ini? Untuk apa kamu nyalakan api begini? Mereka pun kata, untuk memasak daging. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, daging apa? Mereka menjawab, daging himar kampung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu terbalikkan, kamu curahkan gula itu, waksiruha, dan pecahkannya, yang bekah-bekah. Faqala rajulun, ketika itu ada seseorang berkata, atau mereka buangkan sahaja dan basuh. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ataupun begitu. Yani kalau tidak pecah, basuh, ikutlah. Qala, perawi berkata, falamma tasaffal qaum, apabila kedua golongan ini bertembung, berhadapan, kana sayfu Amir fihi qisar, pedang Amir ini pendek sikit. Dia bermaksud nak pukul, nak tetak betis seorang Yahudi, tetapi tetakan dia itu berbalik kepadanya, terlepas musing mari, dan mata pedangnya itu mengenai lututnya sendiri. Itu ceritanya. Maka matilah dia kerananya. Kemudiannya mati. Qala, perawi berkata, apabila mereka pulang, Salamah pun berkata, ketika dia memegang tanganku, sambil dia memegang tanganku, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku diam, dia pun bertanya, kenapa dengan kau ni? Qultu lahu fidaka abi wa ummi, aku berkata kepadanya, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Mereka mendakwa, mereka mengatakan Amir sia-sia saja amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapa yang berkata begitu? Saya menceritakan si fulan dan Usaid bin Hudayr al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kadzabah, tak betul itu. Siapa yang kata begitu? Sesungguhnya dia mendapat 2 pahala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 2 jari, dia dapat 2 pahala. Begitu. Innahu lajahidun mujahid, kerana dia adalah seorang yang setia, seorang yang serius, jahidun, seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadatnya, dalam hidupnya, mujahid. Di samping dia ni seorang pejuang di jalan Allah. Qalla arabiyyun masyabiha mithluhu, jarang sekali akan ditemui seorang Arab seumpamanya berjalan di muka bumi ini. Wa khalafa Qutaibah Muhammadan fil hadis. Qutaibah meriwayatkan hadis tidak sama, tidak seperti Muhammad pada 2 tempat. Dalam riwayat Ibnu Abbad, wa alqi sakinatan alaina, bukan wa alqiyan, tapi wa alqi, itu bezanya. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Salamah bin al-Aqwa' lagi, beliau berkata, pada hari Khaybar, saudaraku berperang dengan hebat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pedangnya berputar, berpusing sehingga mengenai dirinya sendiri, lalu dia mati kerananya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bercakap tentang perkara itu, dan mereka meraguinya. Jadi dengan mengatakan seorang yang mati kerana senjatanya sendiri, macam mana? Dan mereka meragui pada setengah-setengah perkara yang dilakukan oleh siapa tadi? Amir tadi. Salamah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Khaybar, aku pun berkata, wahai Rasulullah, izinkan daku untuk mengungkapkan syair ini kepadamu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun izinkan kepadanya. Umar bin Al-Khattab berkata pada ketika itu, aku tahu apa yang akan engkau ungkapkan. Qala, perawi berkata, Salamah berkata, faqultu, saya pun kata, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Tadilah juga, demi Allah, kalaulah tidak kerana Allah, kita tidak mendapat petunjuk, kita tidak tahu bersedekah, kita tidak tahu bersembahyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sadaqta, benar engkau. Wa anzilan sakinatan alaina, turunkanlah ketenangan kepada kami dan tetapkanlah kaki kami apabila kami berhadapan dengan musuh. Wal musyrikuna qad baghaw alaina, orang-orang musyrikun telah pun memberontak terhadap kita, telah pun menyerang kita. Qala, perawi berkata, falamma qadaitu rajazi, apabila aku selesai mengungkapkan syairku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, man qala hadha, siapa yang kata ni dulu? Saya pun kata, saudara saya yang kata begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, yarhamuhullah, Allah merahmatinya. Qala faqultu, Salamah bin Aqwa' kata, aku pun kata, wahai Rasulullah, ada beberapa orang dia tidak mahu berselawat kepadanya, yang dia tidak mahu berdoa untuknya, untuk amir tu. Mereka kata seorang yang mati kerana senjatanya sendiri. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia mati dalam keadaan jahidan mujahidan, dalam keadaan sebagai seorang pejuang sejati. Boleh juga kita terjemah itu. Boleh juga. Tadi terjemah lagu lain kan, lagu ni pun boleh juga. Qala Ibnu Syihab berkata, kemudian aku bertanya anak lelaki Salamah bin Aqwa', dia menceritakan kepadaku, diambilnya cerita itu daripada ayahnya, sama seperti tadilah juga. Cuma dia kata, apabila aku berkata inna nasan yahabuna as-salata alaih, ada beberapa orang takut untuk berdoa kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bezanya, kadzabu, dusta mereka, tak betul kata mereka itu, mata jahidan mujahidan, dia telah mati sebagai pejuang sejati. Falahu ajruhu marratain, kerana itu dia akan mendapat pahala 2 kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dengan 2 jari. Habis itu. Kita tengok semula. Bab yang mula-mula malam ni, iaitu berkenaan dengan kematian Abu Jahal. Kematian Abu Jahal ini ialah berlaku dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Jadi ceritanya di sini, bila perang tu, adalah orang sebut kata Abu Jahal kena dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pergi, siapa-siapa pergi pastikan, tengok apa yang berlaku kepada Abu Jahal, lagu mana jadinya. Ibnu Mas'ud pun pergi. Dia pergi, didapati betul memang Abu Jahal tu kena tetap dah. Kena tetap oleh 2 orang anak Afra. Dulu kita sudah jumpa dah berapa kali dah. 2 orang anak Afra, iaitu Mu'adh dan Mu'awwadh. 2 orang anak Afra. Tapi pada ketika itu, hatta barada, sehingga dia hampir mati. Barada di sini maknanya sejuk. Kalau orang mati dia sejuk. Hampir mati, bukan mati dah. Kalau mati dah, nak kecek lagu mana? Dia banyak dalam bahasa Arab ni dia guna mati, tapi bukan maksud telah berlaku, mana hampir akan berlaku, tak lama lagi. Begitu. Maksudnya di sini hampir mati. Dalam setengah-setengah riwayatnya barakah, sehingga jatuh dia. Supaya makna dia lebih kurang. Jatuh tu maksudnya rebah lah. Bila pergi tu tak mati lagi. Tetapi sekiranya dibiarkan begitu, dia akan mati juga.
Sebab hak kena tu teruk benar. Cuma Ibnu Mas'ud pergi kemudian, dia pergi kerak kepala. Dia pun bawa pergi kepala kepada Nabi. Gitu ceritanya. Ibnu Mas'ud pun pergi pegang janggut. Pergi pegang janggut Abu Jahal. Pergi pegang janggut Abu Jahal. Dia pun tak percaya kali boleh jadi orang ni kan. Apabila sudah teruk kena sebab aksiden ke apa kan, dia jadi bekok-bekok kan. Kau Abu Jahal kau. Dia pun kata, hal fawqa rajulin qataltumuh. Engkau Abu Jahal kau? Dia pun kata, adakah hina orang yang dibunuh oleh kamu? Tidak hina. Mana juga kepala sampai masa tu. Sampai kedekat nak mati tu kekah kepala lagi, hagah lagi kecil. Mana gitulah. Abu Jahal yang degilnya kan. Mana kalau kita pakai makna tu, yang ni pakai hal itu hal istifham ingkari, bermakna gitulah. Dia tidak berasa hina. Adakah hina orang yang dibunuh oleh kamu? Tidak hina. Itu satu makna dia. Satu lagi makna dia, adakah kehinaan yang lebih lagi daripada seorang yang dibunuh oleh kamu? Mana tidak ada. Tidak ada. Orang yang dibunuh oleh kamu, itulah orang yang paling hina. Bermakna kalau begitu dia macam menyesal. Mana dia tidak keras kepala, dia patah dah lah. Kalau kita mengikut terjemahan saat ni, patah. Kita tahu mana dia maksud lagu mana-mana lagu. Ini takdir, ini andaian yang dibuat oleh ulama daripada kata-kata dia. Sebab kita tak tahu. Kalau dia hidup, boleh tanya dia. Hak sebenarnya maksud dia lagu mana. Tetapi hak dia kata tu boleh jadi bermaksud begini, boleh jadi bermaksud begini. Maknanya hak yang kedua ni, tidak ada kehinaan yang lebih lagi daripada kamu bunuh. Tetapi kenapa kamu tak bunuh? Asal lagi. Makna yang ketiga, kenapa kamu tak bunuh? Hak tu yang ketiga. Kalaulah orang hak bukan petani yang bunuh aku, alangkah baiknya. Itu maknanya dia kerah tu, tak patah. Makna yang ketiga, tidak ada orang yang lebih hina daripada orang yang kamu bunuh. Tetapi kenapa kamu tak bunuh orang lain yang bunuh aku? Akar itu makna petani ni, sebab puak-puak Ansar tu dia petani kan. Dua orang anak Afra tu Ansar, budak muda Ansar. Ni boleh kau orang. Baru aku berasa hina kalau kamu Ibnu Mas'ud tu kan, Muhajirin, orang Mekah, kalau kamu bunuh. Maknanya kadang-kadang orang ni kan, dia kerah kan, dia tembak. Apa tak tembak? Gitu. Kalau kita bedil lah, kalau kita kata dia tahu diri dia, kamu bunuh pun baru hina betul. Sebab apa? Sama bangsa bunuh. Ni orang lain bunuh. Aku rasa hina benar kalau tak ada lebih hina daripada bangsa sendiri bunuh lah. Apa lek kau kan? Maknanya gitu. Mana dia kerah lagi ketika tu kalau begitu. Tapi kita tak tahulah hak sebenarnya hak mana. Hak sebenarnya hak mana kita tak tahu. Sebab itu maksud dia. Cuma daripada lafaz zahir dia setara tu lah. Hak ulama sebutnya gitu maksudnya. Lepas pada tu ceritanya di sini tak disebut lah. Ibnu Mas'ud pun kerak kepala dia dan bawa pergi kepada Nabi ni, Abu Jahal. Maknanya sahabat-sahabat ni orang berani. Pergi perang tu perkara dah kan. Dia biasalah. Dengan perang dia bagi pokok dia ni biasa, suatu perkara biasa. Nabi SAW pun berapa puluh kali perang. Sahabat-sahabat ni pun pergi perang. Dan bunuh-bunuh ni tak pelik bagi dia. Tengok, dia kerak kepala lagi. Dan hadis ini juga menunjukkan Abu Jahal tu ada janggut. Abu Jahal tu ada janggut. Itu kena ingat tu, penting tu. Setengah-setengah orang dia tak ingat tu. Apabila pergi tempat lain dia lupa. Tidak. Apabila kita sampai tempat, kita akan kait kau tu. Bukan seorang, bukan Abu Jahal saja. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu lain-lain pun dia ada janggut. Hak Nabi SAW suruh taruh janggut, tak sewi cukur janggut, suruh papah misah. Itu dalam menghadapi bangsa lain. Apabila dia berhadapan dengan bangsa lain, Yahudi, dia cukur janggut, taruh misah panjang.
Nabi SAW tak terpengaruh dengan orang Yahudi, dia nak suruh tak serupa. Bukan semata-mata janggut itu menjadi alamat kepada orang Islam yang tetap. Setengah-setengah ulama kata begitulah, dia pegang hal tu. Sebab kalau kita perhati kenyataannya, kalau maksud tak serupa tu dengan orang Mekah serupa, memang dia pun tahu janggut juga. Orang kafir tahu janggut juga. Hak tak serupa ni, tak serupa ketika lain dengan orang-orang lain yang tidak berjanggut. Kalau hak berjanggut ni orang Arab tu, memang dia berjanggut pada masa tu. Dengan sebab itulah sesetengah ulama dia mengatakan mana janggut ni bukanlah satu perkara yang besar sangat. Yang besar sangat. Memanglah sunnah secara zahir, tapi sunnah tu sunnah gapo? Setara mana? Dia bahas lagi atas dasar ni lah. Dia bahas dari segi makna dia tu. Bagi ulama yang terima janggut tu sebagai sunnah yang molek kita ikut, mana sehingga dia kata sekurang-kurangnya kalau cukur itu jadi makruh, sekurang-kurangnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai haram, sebab dia menganggap itu sunnah tasyri'iyah, bukan sunnah ghairu tasyri'iyah. Tetapi ada ulama yang mengatakan ini dak, dia kata sunnah ghairu tasyri'iyah. Itu pendapat masing-masing. Walau bagaimanapun jelas, kalau kita nak cari satu hadis, tak jumpa lah. Setakat kita tahunya, tak jumpa lah bahawa Nabi SAW ni pernah cukur janggut dia walaupun sekali. Tak ada tu. Sahabat kau ada bukti? Tak ada. Dengan sebab itu ada juga kekuatan bagi orang yang mengatakan memang ini sunnah Nabi SAW yang ada kaitan dengan kita, yang mana kalau kita ikut ada maknanya, ada kelebihannya yang tersendiri. Walau bagaimanapun kita kena tengok juga pendapat orang lain tu. Janganlah kerana tu jadi besar. Tempat kita ni alhamdulillah tidak lagi tumbuh kan. Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i ni dia kena sikit masalah ni. Mazhab Syafi'i tu sendiri dia tidak berapa kerah dalam perkara janggut-janggut ni. Setengah-setengah tempat tu jangan main janggut ni. Siapa tak boleh jadi tu email lah, siapa macam-macam. Dia ambil kira benar. Tapi kita tidak gitu. Kebetulan lah mazhab Syafi'i pun tidak ketat mana. Lepas pada tu, untungnya, dari segi untungnya, kita tidaklah menilai seseorang itu pada janggut dia semata-mata. Islam ni bukan duduk pada janggut saja. Ya, janggut tu pun yalah juga, tapi bukan segala-galanya duduk situ. Sebab kita kata Islam bukan letak pada tudung saja. Bukan makna kita nak suruh buka tudung, tak. Semuanya banyak lagi sifat-sifat ataupun kriteria yang lain yang boleh kita kena perhati untuk menilai seseorang itu. Bukanlah lebih dia semata-mata kan. Berapa ramai orang kadang-kadang ada dah janggut tapi perangai huduh, pakai tudung dah tapi tak juru, ada juga. Tetapi kalau ada janggut dan juru pula dah, nurun ala nur lah orang kata. Begitu juga kalau pakai tudung patu juru pula dah, nurun ala nur lah. Cuma kita nak ayat tadi tu jangan terlajak. Jangan terlajak sehingga kita tidak beri nilai. Tak boleh kita tak pandai jadi tawas selalu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Dan kita pandai buruk selalu. Tak boleh. Dia kata sikap terbukalah dalam perkara ni. Ni masih lagi khilaf. Walau bagaimanapun kita sokong hak taruh janggut tu. Sokong hak taruh janggut tu. Cumanya sanilah kita melera hormat kepada orang lain kata. Begitu. Hormat kepada orang lain kata. Seterusnya, pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf, taghut Yahud. Dia ni orang bersalah, orang penting yang dirojok oleh pokok Yahudi. Ka'ab bin Al-Ashraf, dia berapa kali telah merancang untuk membunuh Nabi SAW. Dia telah atur dah berapa kali. Suruh orang bubuh racun ke Nabi. Suruh orang kalau Nabi SAW lalu suruh tolak batu besar. Tapi semua tak jadi, tak berlaku. Dan dia bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Padahal dia tu rakyat negara Islam lah, hak duduk di bawah Islam lah kira-kira.
Dan dalam perjanjian dia, kira-kiranya dia kena patuh, dia tak boleh derhaka, dia tak boleh bersekongkol dengan musuh orang Islam. Dalam perjanjiannya begitu. Kira-kiranya dia telah membatalkan janji dia, maka tidak perlu lagi dia dihormati. Kalau dia sudah menganggap halal darah, maka dia sudah jadi harbi, tak ada dah zimmi dia. Orang Islam kena jamin, kena tanggung keselamatan dia tu, tak ada dah. Dan dia ni bahaya. Dia suruh orang sumpah Nabi lah, syair kata huduh kepada Nabi, macam-macam lah kerjaan dia. Lepas tu dia hina orang Islam, macam-macam lah cara. Ceritanya begini. Sehingga akhir sekali Nabi SAW kata, siapa akan mengerjakan Ka'ab bin Al-Ashraf? Kita terjemah mengerjakan. Jadi kerana dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Muhammad bin Maslamah berkata, wahai Rasulullah, kamu nak aku bunuh ke dia? Sebab tak apa jelas kan, kalau mengerjakan itu, mengerjakan lagu mana? Nah, kamu nak aku bunuh? Ya. Jadi mengerjakan itu makna bunuh lah. Kalau kata Muhammad bin Maslamah ni, kalau lagu tu tak apalah kata dia. Tapi Nabi SAW minta izin, saya nak kata hak benda yang saya sebenarnya, kalau mengikut iman saya tak akan kata. Tetapi nak suruh dia yakin sikit, menyamar lah, kita kata menyamar, seseolahnya macam tak suka dengan Nabi, padahal sebenarnya suka sangat. Sebab kalau nampak suka, lagu mana dia tak akan yakin lah. Tak boleh masuk apa. Tak boleh masuk apa. Nabi SAW kata tak apa lah, kata. Dia pergi, dia kata lagu mana? Dia ni. Dia tidak kata Nabi SAW, Muhammad sallallahu. Dia tak kata lagu tu. Dia kata dia ni. Tu cara tidak hormat kan. Tapi dia minta izin dah dengan Nabi SAW. Dia nak kata ni, kata yang meyakinkan dia, meyakinkan Ka'ab. Dia ni nak sedekah, kata dia. Memang dia telah memenatkan kita, menyusahkan kita, menyusahkan kita. Kata dia, banyak lagi akan ada tu. Sapamu jemu lah nanti tengok. Kira-kira gitulah dia kata. Jadi sebenarnya dia ni, walaupun dia kata gitu, dia simpan dah tu. Tidaklah makna kata tu parah sangat. Dia telah membebankan kita, menyusahkan kita, memenatkan kita. Memang penat sungguh. Tapi penat pun dalam keadaan redha, dalam keadaan suka, dalam hati. Penat semaya tak penat? Kena semaya. Kalau tidak, tak nak terikat apa-apa. Kena puasa, penat. Kena macam-macam lah. Penat lah, memang sungguh, dia kata. Tapi musuh tu faham lagu lain. Musuh tu faham lagu lain. Ini orang panggil bahasa sindiran. Bahasa sindiran. Dia kata lebih lagi daripada tu, kata dia, nanti tengoklah cemuhmu dengan dia. Dia kata, tapi dah muka tu dah dia lah ni, kata dia. Tak salah kita tinggal lagi. Siapa kita tengok, siapa ke mana dia. Nantilah tengok ujung jatuh ni jadi lagu mana. Dia kata, ya kita mari, dia kata dia nak buta. Nak buta. Macam dia rapat dululah mesra dia. Bila nampak orang baik dengan dia tu, dia kira nak masuk guru dia lah. Mana boleh kita buat lagu tu untuk menjaga agama ni, boleh. Kita walolo. Tapi dia pun cara Yahudi ni kan lagu tu lah. Dia nak ambil untung saja. Nak cagagap dia kata. Nak jadikan gapo sebagai gadaian ataupun cagaran. Nak gapo dia? Bini-bini kamu lah. Tengok, itu cara dia. Ataupun perempuan-perempuan kamu lah. Jadi cagaran. Mana kalau tak boleh bayar, tu ambil jadi hamba saya dia. Ikut dia nak buat apa. Kata dia, kita semua juga kira-kira muka demo orang comel, kata dia. Kok paling comel sekali. Kalau kita gadah bini kak, cagar bini kak, nanti bini kena ke demo pula kak. Lagu mana? Misalnya. Gitulah maksudnya. Dia kata kalau tak sihat lagu tu, anak-anak kata dia. Tak boleh, kata dia. Anak-anak ni kalau besar seksa, kalau dia balah ke mana-mana maki kata, dia kata budak ni kata dia ni masa mula ni kena cagar ke ayah dia untuk dapat 4-5 gatal. Cagar dia, kena cagar. Malu dia. Dah. Apa dia? Ginilah. Kita cagar senjata. Ya dia guna senjata tu sebab apa? Jadi kalau buat pergi senjata pun dia tidak pelik pun kau buat pergi lah. Nak cagar.
Sekarang yang keduanya, kalau nampak nak perang musuh, macam mana jaga dengan musuh ni? Maknanya nak baik ni. Dia tidak ragu. Cara dia nak susuk puca lah. Sebab tu dia nampak senjata. Kalau nak pergi senjata, satunya bawa banyak senjata ni tak apa, mungkin nak pergi gada, nak pergi cagar. So yang keduanya, musuh tu dia akan nampak tidak cara nak perang. Kalau cara nak perang, cara musuh dia tak bui kita. Ni dia bui, maknanya dia nak baik dengan kita. Dia faham gitu musuh. Dia kata tak apalah kalau gitu, janji. Tapi kita mari ni moga banyak juga, kena bawa ada 3 orang kata dia. Bawa 3 orang. Hari kata dia Abbad bin Bishr, mari sekali. Tak apa, dia pun pergi pada waktu malam. Dia panggil tu. Bila turun, ni Sufyan apa ni? Selain daripada Ammar kata gitu ya, tak ada hak perempuan dia kata ni, isteri dia kata ni. Tapi perawi selain daripada Ammar, dia kata bini dia tu kata begini. Bini dia kata, aku dengar bunyi macam bunyi darah ni. Bukan bunyi darah titik, tak lagi. Mana dia dengar bunyi suara tu, dia tak sedap. Serah tak sedap. Orang dalam keadaan bimbang kan, orang mari panggil pun dia rasa tak sedap. Orang perempuan pula dia takut kan. Tu dia kata bunyi suara darah ni, bunyi tak sedap. Padahal tak ada apa, dia mau tu panggil. Dia kata tak ada orang lain, Muhammad bin Maslamah kata tu. Lepas tu adik-adik dia, Abu Nailah. Lepas tu kalau tidak sabit tu pun orang murah kan. Dia ni ketua kan murah. Orang murah ni kalau orang panggil nak kata huduh dia, nak tikai dia, tak apa dia pergi pada waktu malam pun. Itu orang baik. Orang baik lah betul lah. Kalau kita kata doktor baik, tengah malam pukul berapa wajib pergi belakang. Gitu. Jadi hak ni pun lagu tu lah. Muhammad pun kata, dah ke saya dia. Dia kata gini, bila aku pegang hola tangan, aku pegang kepala dia, aku pegang kemah, mulah lah. Bui lah. Jadi bila dia turun pakai kemah lah, muka dia ketua kan. Jadi bau pun sedap. Dia pun dia kata, bau sedap, kata dia. Apa tak sedap ni, kata dia. Bini kawan perempuan Arab paling wangi, kata dia. Itu dia kata dia. Lepas tu dia kata nak boleh ke tak siung sikit. Dia boleh kata dia siung. Dia pun siung kali pertama. Nak sekali lagi kata tak puas hati. Kali yang kedua tu dia mungkin pegang kemah tu. Loh kata dia. Loh. Bui kawan dekat saya dia tu pun tetok lah, mati. Itu cerita tu. Artinya kesimpulannya dalam hadis ini, Nabi SAW bunuh musuh ni dalam perang pun ada, tidak dalam keadaan perang pun ada. Jika perlu, jika perlu, dia tidak menghormati kita dah, kita tidak perlu hormat dia. Kalau kita lock orang lagu ni atas nama dia ni dah, muka dia ayat ikut dia lah, nak apa, bahaya lagu tu, bahaya. Islam tidak ajar gitu. Bahkan badidah dalam keadaan itu. Itu cara Nabi SAW. Dia tidak lock orang nak buat jahat. Apalagi dia tidak langgar apa-apa perjanjian di sini. Tidak kata buat tak boleh, mungkin janji apa tak. Dalam perjanjiannya sebagai rakyat, kalau duduk di bawah pemerintahan Islam, kena taat, kena jaga molek. Ni dak berapa kali dah. Nak bunuh Nabi tu seperkara. Tolong pula orang kafir tu royak pecah rahsia gapo. Orang kafir nak mari serang Madinah. Orang kafir Mekah. Dialah. Sebab itu Nabi SAW benarkan bunuh. Bunuh. Supaya orang lain beringat. Supaya orang lain beringat. Nabi ni dia lembut-lembut pun dia ada hak dia juga. Kemudian bab Ghazwah Khaybar. Ini bab perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ini ceritanya Nabi SAW pergi pada awal pagi, subuh lah, di awal waktu gelap-gelap lagi tu, waktu ghalas orang panggil, waktu gelap lagi di awal subuh. Nabi SAW pergi serang Khaybar. Dia naik seorang, aku dengan ayah aku. Kata Anas ini. Naik kenderaan. Masuk di celah-celah Khaybar, sampai tepuh ni. Lutut aku sentuh dengan paha Nabi SAW.
dan tersingkap, terbuka kain Nabi. Moga derah kan, laju ke naik kuda tu, terbuka kain dia tu, siapa nampak pohon Nabi SAW. Aku nampak, kata dia, putih pohon Nabi, aku nampak, kata Anas. Kemudian bila masuk situ tu, Nabi SAW takbir 2-3 kali. Dia kata seperti tadi lah. Pok-pok dia pun khabarlah, dia kata Muhammad dengan bala tentera dia mari dah. Begitulah. Pok-pok dia pun tak sedar hati dah, tunggu dah. Maknanya kumpulan ni dalam kawasan tu, kawasan pok-pok Yahudi, Nabi pergi serai dia. Walaupun asalnya makna dia ni duduk di bawah kekuasaan Islam, tapi oleh kerana dia belok, dia derhaka, dia berkhianat, Nabi SAW pergi serai. Begitulah cerita. Dalam hadis ini disebutkan, ulama-ulama ni dia ahli pekoh kan. Dia tengok mana ada tempat pekoh boleh ambil. Untuk kita, dia kata terbuka kain Nabi SAW, nampak pohon. Ini menunjukkan pohon tu tidak aurat, kata dia. Pohon tu tidak aurat. Dia orang pekoh gitu ya. Dia ambil orang pekoh dia, tidak aurat. Siapa dia kata pohon ni tidak aurat? Iaitu Ibnu Abi Dhi'b, Ismail bin Ulayyah, Daud Zahiri, Imam Malik dan Imam Bukhari. Itu di antara orang kata pohon ni tidak aurat. Maknanya kalau pakai seluar pendek tu tidak aurat. Bagi pokok ni tidak aurat. Sebab apa? Nabi SAW nampak pohon. Orang-orang yang kata tak, pohon ni aurat, dia pegang dengan hadis lain. Innal fakhidh aurah, pohon tu aurat, Habis kata, dia pegang dengan hadis tu. Tu yang jadi khilaf. Innal fakhidh aurah, aurat apa ni, pohon tu aurat, dia pegang dengan hadis tu. Banyaklah hadis tu. Dalam Imam Malik, dia kata pohon ni tidak aurat, tapi dalam Muwatta dia ada hadis tu, pohon tu aurat. Maknanya dia tidak pakai, ataupun dia pakai dengan maksud pada ketika-ketika tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Tu moleknya sebenarnya. Kalau kita duduk kemah dengan cara tak tengok dah keadaan, tak setalih lagu tu. Misalnya nak ikat-ikat, misalnya nak terjun dalam sungai, gapo, tu lebih sesuai seluar pendek, mudah. Kalau dengan jubah tu boleh juga, tapi payah, berat. Nak berenang lagu mana payah. Sesuai seluar pendek, ada tempat dia. Takkan nak jalan Kota Baru seluar pendek? No, tak perlu lah lagu tu. No, dalam majlis-majlis rasmi nak pakai seluar pendek. Orang kafir pun tak pakai seluar pendek, dia pun tahu juga adab majlis. Kita lebih-lebih lagi lah. Tapi cuba kita perhatikan tempat-tempat yang sesuai. Ada tempat-tempat kan? Kalau orang kata aurat tu tak ada langsung lah, tak ada. Mana-mana pun tak boleh. Apa dia kata? Cuba perhati molek tak hadis ni. Inhasar al-hizar. Inhasara tu terbuka, tersingkap, bukan dengan sengaja. Bukan dia pisah akak kain dia tu. Dan muka berangi, derah kan? Beranginya selok, kata dia. Inhasara, bukan hasara, tapi inhasara. Inhasara tu mana? Tersingkap, bukan dengan sengaja. Demo tu kata, kalau demo nak suruh kita tengok sini, kita tengok dah, kata dia. Demo tengok, kata tengok kita, kata dia. Di tempat lain dalam Bukhari, hasara, bukan inhasara. Hasara tu mana? Nabi pisah sising, Nabi pisah selok kain. Itu makna hasara. Inhasara, tersingkap. Ni Nabi menyingkap. Tu nak kata mana? Dia kata tu dalam keadaan darurat. Darurat pun Allah SWT tak akan elok Nabi SAW ni buat benda haram. Tak akan berlaku. Dia pegang situ. Itu cara dia pegang. Kalau benda tu haram sungguh, tak akan berlaku. Allah SWT tak akan elok berlaku pada Nabi. Haram-haram ni benda dosa. Hak ni. Pada ketika lain tu dia tepi telaga tu dia pisah, memang dia akak kain dia, nampak pohon. Hak tu lagu mana? Tak akan berangi derah juga situ. Dia kata, tu pegangan dia. Maknanya ada tempat-tempat dia. Ini bukan kita royak ni nak suruh kalau lagu tu sedap main bola pakai seluar pendek. Hak tu bab lain. Kita tidak kata kita ambil orang Islam untuk kepentingan kita menghidupkan budaya lain. Itu cerita lain.
Nabi SAW tak kenal lagu tu, terpengaruh dengan orang lain. Macam bola ke apa, main-main tak ada kena-mengena dengan kita. Kita ambil hak seluar pendek tu daripada hak ni untuk buat hak ni, hak Nabi tidak kenal misalnya. Kita tidak kata begitu. Seluar pendek untuk ada faedah, betul-betul berguna. Situ tak ada guna tu. Kau nyata lagi syiar dia, syiar orang kafir tu, kau hidup lagi budaya dia kalau kita buat gitu. Tapi kalau nak pakai lagu tu lah benda khilaf. Tapi kita kena ingat, banyak perkara kadang-kadang benda tu tak ada untung, tak ada faedah pun. Hak Nabi SAW dulu kalau serupa dengan Yahudi sikit tak boleh lah. Apa? Takut kita terpengaruh, jiwa kita ni jadi hamba, tidak merdeka. Begitu juga sekarang ni dia ada kan macam-macam. Zaman Nabi bola tak ada, zaman kita ada. Habis berjuta-juta dah nak jaga hak tu. Alangkah baik kalau bui kau ramai lagi baik dah. Tak ada lah naik minyak dah. Harga minyak boleh jadi dah. Tapi dah itulah, banyak benda sia-sia. Dia buat benda tu pergi duduk serupa dengan orang lain. Orang lain karok tu, kita arok kata dah. Kita tidak ingat api tu gas. Kalau ingat syaitan tu, iblis tu jadi daripada api, mana kita dah arok jaja syaitan seluruh dunia, jaja iblis. Kita tak perhati benda-benda yang seumpama itu. Alangkah baiknya kalau kita tak usah terpengaruh. Hak kita nak ikut biar cara Islam. Seluar pendek kau gapo kau ikutlah, anjing kau cara kita. Bukan maksud nak perang anjing tu nak suruh-suruh orang kafir. Tidak lagu tu. Sama sekali tidak begitu. Kalau tidak faham, kalau tu ikut dengan tu, baik tak sah. Tak ada guna. Ambil kesempatan daripada Islam. Jadi gitulah kesimpulannya. Aku tengok putih pohon Nabi SAW tu kata dia. Lepas pada tu dia kata kita pergi serai. Mana perang lah, dengan cara perang. Kemudian riwayat daripada Anas lagi seperti itu juga. Orang-orang Yahudinya pada ketika tu keluar, bawa binatang-binatang ternakan dia, bawa kapak, bawa raga, bawa cangkul, jok lah kita kata, bawa tubik tu nak pergi ke ladang-ladang dia lah. Tahu-tahu Muhammad wal Khamis kata dia, lari berselerok lah pokok dia. Nabi SAW serai pada waktu pagi, sebelum cerah. Itu masa waktu dia serai. Begitu. Kemudian dia cerita Salamah bin Al-Aqwa. Hak ni nampak tak ada ni kita ni. Pasal panjang lagi kena berhenti sekat tu lah dulu. Berhenti sekat tu. Wallahu a'lam.